Yes, an attendee in listen-only mode. Dekat ni ada dah keluar ke tak? Sekejap kita tengok dekat ni dah keluar ke tak? Mana saya punya ni? Oh, tak ada lagi. Okey, tak apa. Saya terpadam yang satu lagi. Tak apa. Market expectation market expectation is around 1.9 2.0 pada waktu ni. Fed GDP now menyangka sekitar 1.7 1.6. FOMC menyangkakan 2.1. Sekiranya bacaan untuk GDP ni keluar pada sekitar ni 2.0 2.1, you might have a very strong USD. Sebabnya kemungkinan untuk FOMC memotong kadar faedah sehingga 0.50 ataupun potong kadar faedah kali ni bulan Julai dan pada bulan-bulan akan datang semakin menurun. Kemungkinan dia bertindak lebih agresif. Untuk bulan Julai ni market dah fully price in 0.25% punya rate cut. Kalau Fed tak potong rate, anda akan nampak USD tekan USD. FOMC pukul 2 pagi tu kan, tekan. Tak tahu tekan macam mana, tekan. Suruh Lim tekan. So itu dah fully priced in. Market dah memang expect. Bos kita dah bagi tahu gaji naik. Sekali gaji tak naik, anda dah shopping dah pagi tadi. Habis. Faham? Itu dia. Jadi pada waktu ni disebabkan data retail sales, market mula tanya balik. Betul ke nak cut rate ni? Tu cerita dia. Itu data tadi, cerita data yang retail sales. Jadi biarpun lebih lemah, tetapi ini lebih baik daripada market expectation 0.1, lebih rendah daripada sebelum. Jangan kata merah ni tak bagus. Kena faham macam ni. Saya letakkan merah ni disebabkan oleh faktor daripada sudut kualitatif. Maksudnya kualiti data tu semakin rendah. Tetapi kena faham dekat sini dia tetap growing, 0.4% growing. Bukannya 0.4 ni menurun, bukan. Dia grow tapi grow lebih rendah daripada bulan sebelum. Itu dia. Ini adalah faktor kualiti dia. Dia tak naik, dia naik tapi tak naik sehebat sebelumnya lah. Itu dia. Macam Liverpool lah. Dia belum menang lagi, tapi dia akan menang tahun ni lah untuk BPL. Contoh, ini kali lah. Lebih kurang. Kan dungan? Mana dungannya? Faham Zarin? Contoh. Okey. Jadi, ayalah Zarin. Sempat. Okey, jadi malam ni kita tengok kepada industrial production. Tujuan kita melihat industrial production ni adalah untuk basically industrial production tells us how manufacturing industry and services industry the one sumbangan dia kepada GDP lah. Okay, negative 0.1 miss expectation. Okay, 0. Saya tak dapat nak update kat sini. 0.1 okay, 0.0 okay, 0.0. So that shows that there is lower punya activities and you might have USD yang retrace sikit. Data ni not really ni, tapi kita akan lihat dia secara keseluruhan. Bulan 6 ni kita nampak dalam bulan 6 memang nampak data-data is a little bit slower. Kita ada US China punya yang bergaduh pada bulan 6 dulu. Kena faham, dia orang gaduh bulan 6. Data yang kita tengok ni bulan 6. Kita sekarang ni bulan 7. Yang data keluar ni bulan 6. Dia orang tengah gaduh, ingat tak Trump secemping dulu kan, yang nak pergi ke mana tu, Jepun tu kan. Tu dia. Tu yang dah nampak slow-slow ni, bulan 6 nampak almost, ni nanti euro. Data-data euro keluar agak-agaknya bagus ke tak? Sekarang dah nampak kan? Dijangka ini semua tak cantik. Kita tahu Trump dengan secemping waktu tu kan, yang data yang keluar bulan 6 punya data, dia cuma report untuk Ogos 16, Julai 31. Nampak tak? Sekarang tak payah baca apa. Anda pun baca newspaper. Data nanti bulan 6 tak bagus. Ingat tak cerita Boeing tu?
Boeing. Sebab apa industrial production US menurun, manufacturing industry US turun, Boeing orang cancel order. Pembuatan aircraft dekat US adalah antara industri pembuatan utama penyumbang kepada pendapatan kepada banyak dia punya industri pembuatan. Itu dia. Okey, euro anda nampak untuk untuk Japan semua dijangka data-data dia tak berapa cantik berbanding dengan bulan sebelumnya. GDP kita dah nampak tak berapa cantik. Kecuali untuk Australia. Nampak Australia nampak cantik sikit. Ni untuk Kanada. Kanada pun tak berapa cantik. Disebabkan oleh yang Trump dengan Xi Jinping itu. Tak payah yang ni pun. Kita tengok New Zealand punya data ni. Bulan 6. Ni waktu Trump dengan Xi Jinping tu. Kan? Itu pengaruh dia. Kita nampak trade balance untuk China cantik. Kita ada kenyataan daripada China tadi menyatakan bahawa downward pressure, Li Keqiang dia punya macam Perdana Menteri lah menyatakan bahawa downward pressure untuk ekonomi masih wujud dan kerajaan akan terus menyokong kepada pertumbuhan dan kegiatan ekonomi. Apa maksud kenyataan Li Keqiang dulu? Apa maksud dia Dalan? Kalau baca dekat Forex Live, Lim, Faizul, Dungat, Dam, apa maksud dia, Arif? Li Keqiang tadi kata, sebelum ni siang tadi juga PBOC punya ni kata bahawa downward pressure still exist dalam ekonomi. Apa yang kita dapat tangkap apabila disebut macam tu? Bila disebut dia, bila Li Keqiang sebut benda tu, ada nampak benda ni. Bukannya sell AUD. Terbalik tu. Anda akan cari untuk long AUD. Kenapa? Maksudnya kenapa? Kerajaan akan terus meneruskan sokongan fiskal. Ekonomi mungkin akan turun, tapi cerita dia market nak tengok, sebabnya kita tahu dia orang tengah berlawan dengan US ni. Jadi maksudnya kerajaan akan meneruskan fiskal punya boost. Menyediakan likuiditi, menurunkan kadar faedah dan mengeluarkan lebih banyak pinjaman. Tu dia. Support ekonomi. Nampak? Jadi itu disambut baik kenyataan tu. Itu yang lepas dia punya kenyataan tadi, kita nampak sedikit sokongan untuk Australia dollar. Itu dia. Market react PM China punya expectation dia. Itu dia. Okey. Jadi saya pergi kita pergi kepada ni lah. Basically untuk US tadi itu mungkin akan ada impact kepada pasaran saham sebab saham you know that kuartal kedua expectation untuk earnings adalah lebih rendah. Tapi setakat ini kalau anda lihat kepada sebentar tadi kita ada kita ada apa juga yang baru saja announce dia punya perolehan. JP Morgan lebih tinggi, Johnson & Johnson, Wells Fargo, Goldman Sachs mengeluarkan dia punya perolehan yang lebih baik daripada jangkaan, daripada expectation pasaran. But interestingly, biarpun dia orang punya ni, kita tengok macam Wells Fargo, dia baru saja mengumumkan dia punya ni. Baru saya pergi kat sini. Kita baru saja ada JP Morgan, Wells Fargo. Kita pergi kat JP Morgan, JPM. JP Morgan ni baru saja mengumumkan dia punya ni, tapi pre-market saham dia jatuh sikit. Okey. Kenapa? Because expectation kepada rate cut, contohnya macam JP Morgan menjangka bahawa Fed akan potong rate 3 kali sehingga tahun depan, sehingga dia punya annual punya report next year. Jadi itu adalah something yang boleh menurunkan dia punya perolehan, dia punya pendapatan bank tu pada tahun depan. Bank kepada kadar faedah turun, tapi secara keseluruhannya pasaran saham memerlukan satu boost daripada market, dan antaranya adalah kepada rate cut
ini dan untuk menyokong kepada permintaan kepada pasaran. Jadi itu yang kita ada untuk ni. Jadi sekiranya data-data terus bagus, nampak macam Fed tak dapat nak cut dengan agresif, itu boleh menyebabkan pasaran saham ni jatuh. Itulah signifikannya FOMC pada hujung bulan ni. Market dah memang nak tengok di cut rate, tapi data-data terus cantik. Tu something yang agak ni lah. What I can see is this. Fed akan cut rate. Itu dia kena buat lah. Kalau dia tak buat, kita akan ada USD yang terlalu kuat, kita akan ada pasaran saham yang jatuh, dan kita akan ada pelabur yang keluar daripada pasaran. Dan itu boleh menyebabkan ekonomi dunia, bukan hanya kat US, ekonomi dunia boleh terjejas dengan perkara ni. Ini kena mengenai kita juga. Itu kena tengok. Okey. Jadi we are waiting for FOMC hujung bulan ni. Then there are some data macam saya point out tadi, durable good orders, kita ada PCE inflation, kita ada GDP data. 3 lagi data sebelum FOMC, dan sekiranya ketiga-tiga data berkenan terus menunjukkan kekuatan, you might have this rate cut, pasaran saham naik, tetapi selepas tu untuk USD naik. Itu dia. Sebabnya kemungkinan untuk FOMC cut rate, tetapi dia tak bagi tahu lagi. Dia kata bulan depan dan bulan seterusnya dia akan tengok data balik. Ingat itu. Okey. Jadi market is needing a boost lah, sebabnya kita ada tekanan daripada trade war, supply, tenaga kerja, tu yang menekan kepada pasaran semasa. Okey. Jadi untuk semasa USD, we have a stronger USD disebabkan oleh data retail sales tadi, expectation kepada aggressive rate cut daripada Federal Reserve semakin menurun. Euro tertekan. Bursa Malaysia tak ada kat saya. Euro, kita ada euro yang tertekan dengan sentimen yang saya sebut tadi lah, Germany punya ZEW. US sebelum ni menyatakan bahawa mungkin akan mengenakan tarif kepada otomotif dekat Germany. Itu satu. Nombor 2 adalah isu Iran. Dan ketiga adalah cerita politik dalam Eurozone sendiri, dan itu semua menekan kepada penilaian euro. Sebab itu yang kita nampak untuk ZEW petang tadi ni, yang kita nampak bacaan yang lemah lah daripada ZEW petang tadi. Bagus, tapi ini masih lagi adalah rendah. Ni Germany ni. Ini ZEW, ini untuk Europe. Tapi untuk Germany ni yang banyak kesan. Okay. Ni yang banyak kesan. The economic sentiment untuk the whole Europe area is not tidak mempunyai kesan banyak, sebab dia kepada negara-negara kecil pun masuk. Tapi ini yang utama, Germany. Okey, itu untuk euro semasa. JPY. Okey. Sentimen yang agak retail sales, pengguna punya consumption is still high, dan itu menyokong kepada sentimen yang okey lah, not so bad dalam pasaran, dan itu menyebabkan JPY didagangkan lebih bercampur-campur, lebih neutral. Kita ada GBP, kisah daripada nampaknya market mula memberikan tumpuan kepada apa yang Boris Johnson serta Jeremy Hunt sebut mengenai sempadan untuk Ireland tu, dan itu menyebabkan kemungkinan untuk hard Brexit semakin meningkat, dan kita nampak GBP ni melemah. Kita ada data dia petang tadi, iaitu kepada data ni tadi, kepada data mana data dia ni, seperti yang saya sebut lah, average earning naik. It is naik. Tetapi cerita dia claimant count ni hancur. Dia claimant count change, unemployment rate. Sebenarnya kalau kita tengok data ni, dia ada data macam NFP tu.
secara ni, dan untuk GBP ni I don't understand kenapa nak long dia. Not at the moment lah. Secara value currency fundamental sekarang, CAD nampak better and more worse GBP. Ya, GBP CAD. Kalau anda ikut webinar, saya dah bagi tahu daripada last week, saya ada position GBP CAD ni. Kita ada policy difference. Dekat sini pun saya letak. Kita ada very huge difference GBP dengan Canada ni. GBP JPY, GBP AUD. Dan kalau anda tengok ketiga-tiga currency ni, tengok kat swing ni. GBP CAD contohnya. GBP CAD. We have a very clear downtrend. Very clear downtrend untuk ni. So this is tak ada tekan-tekan. Trade your technical kat mana anda nak ni. GBP CAD ni, GBP JPY, the same thing. You have a clear downtrend. Apa lagi? GBP AUD, the same thing. I'm waiting untuk dia test kat bawah ni, tak tahu bila. Untuk nak cari long nanti, belum masa ni. Kalau ada rejection, dan ini estimated. Kalau tak ada apa-apa, this I won't be buying here. This is just marking, saya cuma marking. Okay. GBP AUD secara besarnya is still a downtrend because it's making a lower low. Okay. But these are the clear winners lah. GBP JPY, GBP CAD ni is a downtrend. So don't that one ni lah, belum masa. Kalau anda nampak kat situ, ni adalah tempat saya letakkan BE. Ni hari ni boleh dapat BE position ni berhari-hari je. Okay. We have this lah. This is the one regression channel now. Okay, jangan tekan bawah regression channel. Kalau nak short dia, tunggu atas ni baru kita short. Apa short kat bawah dunia? Macam mana kita nak urus kan? Okey. Ni untuk short, untuk long term lah. Ni dah ada, saya rasa saya letak ni bila? Lama dah, 3 minggu dah kan. Ni 2 minggu dah. Dah 2 minggu kat situ. Okey, GBP, AUD, CAD, JPY ni. Ni guna dia GBP. Ni dia. Okey. Balik kepada ni tadi. GBP tertekan faktor Brexit. Kita semakin hampir kepada tarikh minggu depan. Kalau anda rasa minggu ni GBP meriah, minggu depan lagi meriah. Minggu depan kita ada apa? Kita akan tahu siapa yang akan menjadi ketua kepada ni, ketua kepada parti Tories konservatif. Itu satu. Nombor 2, kita akan tahu siapa akan jadi Perdana Menteri baru lah. Cerita dia, European Union tak suka Boris Johnson. Dia banyak sejarah kat situ lah. Dia gelar French sebagai apa dan macam-macam lah. Jadi it's a bit you might have a tougher stance, maksudnya yang lebih keras lah daripada Boris Johnson berbanding dengan Theresa May sebelum ni. Ada bagus, ada tak bagus. Ada bagusnya, you might have changes kepada, sebabnya European Union kata tak boleh nak berunding, tak ada nak unding-unding. Kita dah final apa yang kita discuss last time. Yang tak bagusnya kalau European Union langsung tak nak jumpa Boris Johnson. Itu satu hal lagi. Jadi kita tengoklah benda ni. Dan kita nampak Switzerland punya cerita. European Union sekarang ni tak bagi muka kepada Switzerland. Switzerland dengan European Union, dia orang ada satu trade treaty tau, perjanjian dagang, dan perjanjian perdagangan dia orang dah expired pada hujung tahun lepas. Cerita dia orang ada macam satu tempoh masa lah sehingga hujung bulan 6 lepas, di mana saham daripada Switzerland, saham daripada Eropah boleh didagangkan di negara masing-masing lah. Dan cerita dia adalah tempoh bulan expired, dan nampaknya European Union berkeras kepada Switzerland. Kalau kita nampak
benda tu, maksudnya European Union nak jadikan Switzerland ni sebagai satu contoh kepada UK. Kalau kau tak nak deal dengan aku, ni yang kau dapat, tak dapat apa-apa. They are not going to give you anything. Ya. So itu yang sedang market tengok sekarang lah. Okay, ni untuk ni Australia dollar, I still like it. We have a better market punya reaksi kepada AUD semasa sentiment agak okey. Retail sales menunjukkan consumption dekat US adalah still tinggi, tetapi sekiranya pasaran saham jatuh, you might see this one pressure. Kita ada berita juga bahawa US dengan China dia orang tengah berunding pakai phone waktu ni, dan kemungkinan pada hari Jumaat ataupun hujung minggu ni kita akan ada representatif dari US yang akan bertolak ke Beijing untuk memulakan balik rundingan dagang di antara dua pihak ni, dan itu boleh membantu kepada Australia dollar. Kita ada Canada dollar yang mengukuh selepas data US tadi, consumption dekat US. Canada banyak, rakan dagang terbesar Canada adalah US. Sekiranya consumption, pengguna dekat US masih membeli, berbelanja, maksudnya permintaan kepada import dari Canada tu adalah tinggi. Dan itu yang membantu kepada Canada dollar untuk semasa. Chef Norway agak tertekan sentimen ni, tapi kena ingat tengok, kita nampak Wall Street sekarang buka. You see Wall Street buka. Wall Street will give not so good respon kepada retail sales tadi. Ini dia. Anda nampak Wall Street, sebabnya kemungkinan untuk Fed tadi, dan itu boleh mula melemahkan Canada dollar, Australia dollar, dan to some extent New Zealand dollar. Okay. Jadi quite mix. Apa yang anda tengok dalam benda ni, kalau ini menaik balik, recover balik, then you might have Australia dollar, Canada dollar dengan New Zealand dollar meningkat balik. Agak mix. Consumption bagus, apa semua bagus, tetapi cerita dia market perlukan interest rate cut tadi. Data bagus pula. Biasanya data bagus, kita akan ada pasaran yang rally kan. Tapi cerita dia sekarang ni data bagus, pasaran alamak, tak ada rate cut. Tu dia. Tu yang kita nampak agak degil sikit. Dia naik, lepas tu sampai satu resistance, pengsan. Anda akan nampak benda ni berulang-ulang sehinggalah FOMC ni. Market will be in range, kecuali GBP pair lah. Anda akan nampak dia range, lepas tu tak ke mana. Naik, range. Satu kalau anda trade pada waktu ni, you might be looking at crosses instead of USD pair, crosses. Even GBP USD, kita tengok GBP USD. You might, kita nampak dia lemah. Is on a downtrend, but I'm looking at 1.24 sebagai satu support dia. 1.24 sebagai satu support je lah. Then it will be ranging. Tapi jangan pergi long dia pula. Kita tahu dia punya ni tak bagus kan. 1.24 ni, this is GBP USD. This level lah sekitar sini 1.24. This is still a downtrend, tetapi jangan pergi long pula, tak kena. Kalau nak long dia, biar dia buat satu high dulu, barulah kita buat retest, barulah kita ikut kan. Okay, I'm looking at 1.24 lah, 1.24 big round number sebagai satu support untuk GBP USD. If the market break it, 1.23 big round number. Sentiasa go for big round number. GBP ni go for big round number. That one is Euro GBP. This is quite a very significant uptrend. Very significant uptrend untuk GBP USD. Euro GBP ni. Seperti saya sebut tadi, sampai ikut webinar petang tadi, anda nampak Euro GBP ni bila dia start you will have spill over. Anda akan nampak GBP AUD lebih-lebih. Anda nampak Anda nampak GU lebih-lebih. Anda nampak GBP CAD melampau. GJ
Tak sampai. Okay. Tapi kalau dah nampak Euro GBP ni, the moment dah nampak Euro GBP ni rally je, dah pergi tengok kepada cross pair. Ingat Lim, put in your trading ideas. Euro GBP spill over, Euro GBP spill over. Ada nampak dia break out satu level je, ada nampak dia break out dia, then you think about all the spillovers. Boleh? Put it dalam your dewan. Anda nampak dia break out, anda terus pergi dekat dia punya kawan. Dekat dia punya kawan. Pergi dekat GBP, AUD, GBP, JPY, kawan-kawan dia lah. GBP, USD, you will see all this spillover impact. Okay? AUD, Kanada, Chef, saya masih tak suka, dia macam saya tak suka nak long GBP. Kita tahu ekonomi dia mungkin akan terjejas dengan Europe punya treaty ni kan. So selagi dia tak ada perjanjian baru dengan European Union, saya whatever goes down untuk pair dia, ini yang kita tandakan tadi kan. Kita tanda apa tadi? Eurochef kan. Ni level ni tadi kan, Lim. Level ni tadi kan. Yang kita letak hilang kan. Kita punya alert ni tadi lah. Alert kita pada berapa alert kita tadi? Saya tak nampak dah alert ni. Okey, alert kita pada 1.10583. 1.10583. 1.10583. Ni petang tadi kita punya alert. Tengok ngam-ngam dia punya tu dia secetik Eurochef ni. So this is the level yang dilihat oleh SNB. Buy. Saya tak. I'm only going to buy bila saya nampak trend. Maksudnya ini sideway market. Saya tak buy. Itu sistem saya lah. But if that is your system, saya tak cuba tekan. Biarpun saya tahu. Saya tak buat macam tu. Saya tak cuba pandai trade. Saya ikut sistem je. Sistem saya kata belum cuba buy. Jadi saya tak buy. Trade system lah. Try to put that in your that one. Biarpun saya tahu. I don't. Because my system tells me it's not yet time untuk buy. I don't try to become pandai trade. That will kill you bila anda salah. Faham? Long term, if you that become a bad habit. Biarpun saya tahu, saya tak buy. I will only buy kalau dia nampak tak line saya letak atas ni. Dia buat high. Biarpun saya tahu. Kan? I don't buy. I don't go in because this is a downtrend. This is downtrend. So I'm not buying in a downtrend. I'm selling in a downtrend. Jadi keadaan ni biarpun saya tahu dia akan pertahan level ni, I'm not going to buy. I'm only follow a system. Don't trade what you think you know. Ingat yang tu. I think I know that SNB will do something here. Okay? And price ada price action, but I'm not going to buy dalam downtrend. It's just the system. So I don't. That is very hard to do. That discipline, it take years untuk kita nak buat disiplin tu. It's very hard, especially when you think you know. Tu something yang payah kita nak lawan. Dia keluar alert, saya tengok tadi, lepas tu tekan balik dah, saya tak tengok. So this is a downtrend. Kalau dia uptrend dan dia retest, then baru saya masuk. Faham? Trade, I don't blame the market, I don't blame myself, I only follow a system. The system doesn't work, I don't use it anymore. Itu dia. Okay? Itu saja. Deep when almost reach, but if that is your system, then follow your system. Itu saja. If your system say it's time to buy. But the thing is about masuk sekejap, masuk sikit, masuk itu. Trading is tak ada masuk sikit, masuk sekejap, masuk ni. If you are masuk sekejap, your system sentiasa masuk sekejap.
Faham? Jangan sekali ni masuk sekejap, besok masuk lama. Tak ada. Dia kepada sistem anda biasanya berapa, adakah dia intraday, adakah dia swing, adakah dia scalping. Don't try to pandai trade. Leave it to professionals to do that. Dedicate money management system, position sizing model untuk benda-benda ni. Okay. Jadi semua ni saya dah letakkan dalam ni. Everything semua dah ada dalam ni. Reports of SNB intervention previous CHF. Itu yang ada dalam ni. Itu yang ada dalam ni. Okay. Dan lain-lain. Okay. Intraday trade. Okay. I think semua ni dalam ni boleh baca some of the trade ideas semua. Kalau anda nampak dia macam yang kuning ni, saya tak ada nak entry. Short, this is something yang Euro USD I have position. GBP USD saya tak sempat, saya tak sampai tempat saya. Euro NZD tak sempat. GBP NZD tak sempat because I still have GBP CAD dengan satu lagi adalah AUD NZD. AUD NZD. This is for long term lah, AUD NZD. So penggunaan capital saya, so I'm controlling the drawdown, so I don't want to overtrade. Okay, one thing about soalan daripada Lim mengenai intraday trade, very hard to obtain risk reward 1-3 per trade. Dia macam ni. This is something that I've been talking about lah. Contohnya, when kita bercakap mengenai intraday position, meaning kita masuk untuk hari ni, keluar hari ni. Itu intraday. The thing is, how many of you can buy here, can sell from here? How many? Bila kita buka chart hari ni, berapa ramai yang dapat short daripada sini? Tak ramai. And kena ingat, Euro USD adalah antara pair yang mempunyai spread yang paling rendah. Spread yang paling rendah. Okay. Dan kalau kat XM ni, the lowest untuk dia adalah 1.2. Adalah 1.2. Yes, mana kat sini tak repaint. Everything about that one is repaint. That's why we look at yesterday. We don't use today. If you use today, you are going to die. Use yesterday. Mana ada guna volume profile use today? Use yesterday. This is repaint. This is already there. Mana ada guna volume profile guna hari ni? Terbalik tu. Use yesterday. When I say POC hold, we are using ini. Tak ikut webinar, saya dah bagi tahu dalam webinar. Nampak tak dekat sini apa yang saya cakap? Yesterday's session profile. Mana ada saya letak hari ni punya session profile? Yang hari ni mana ada? Itu repaint. Terbalik guna. Baca apa tulis kat situ. Yesterday. Tak sampai tak masuk. Tak masuk tak apalah. Esok market ada lagi kan Faizul? Bukannya kiamat kan? Itu bomoh. Melvin. Mana ada guna yang ni bukannya guna hari ni punya. Hari ni dia tengah jalan, apa guna hari ni, guna semalam. Itu yang sebabnya saya letak, tengok ni apa saya tulis ni, yesterday's session volume. Mana nak tengok hari ni jalan, tengok yesterday. Kita nak tengok volume semalam, kat mana orang semalam, bukan di hari ni orang tengah beli lagi, tengah beratur beli. Kita tengok dia orang buat apa. Macam dia tengok candle berjalan lah. Dia tengok semalam. Okey. Mana dia repaint kalau semalam dia tutup dah. Okey. Saya nak komen pasal tu tadi lah. Berapakah dia punya normal range untuk Euro USD ni satu hari. Jadi kita tengok kat daily, dekat daily range dia adalah pada waktu ni adalah rendah, lebih kurang 50 pip. Jadi maksudnya kemungkinan untuk dia bergerak dekat time frame bawah daripada one day ni cuma sebanyak
50 pip. Itu ATR ni, itu penggunaan ATR ni. Okey. Jadi kita dapat dah 50. Ingat ATR tu turun naik. So, kalau anda, kebanyakan kita mungkin dapat, kalau nak short ni, kita mungkin masuk dekat breakout. Mungkin dapat daripada sini. Kita breakout ni. Okey. Dan stop loss kat atas ni. Dan kemungkinan untuk nampak tak? Kat sini kita dah hilang. Berapa pip dah kat sini? Sini kita dah hilang sebanyak 8 pip. Campur spread 10 pip. Campur spread yang satu tadi dah ni 12 pip. 12 pip. Jadi tolak 50 tolak 12 kita dapat 30 pip saja. 30 pip saja yang kita dapat cari. Hari ni dia meriah sikit lah. Hari-hari lain mana ada panjang macam tu. Okay. So apa yang kita nak buat? Nak dapat 1.3 ni hampir mustahil. Kalau kita ni, so the thing is, apa yang saya buat adalah bukan daripada entry ni. Hampir susah, memang susah nak dapat 1.3. The thing is, bila anda nampak position ni tadi, bila macam ni, anda ada sebab dia downtrend, contoh yang macam ni lah. Ini adalah kepada extended, untuk bearish extended. Jadi kita ada sebab untuk kita short. Okey, dan kita ada sentimen kita yang kata dia akan short. Okey. Cerita dia, masa anda nak enter tu, itu yang anda pilih 1.3, bukan dia mesti dapat 1.3. Faham ni? Masa anda enter ni, okey, mana tempat dia boleh pergi? So this is dia. Katalah anda menggunakan open price hari ni, open price pagi tadi. Ini something yang saya suka pakai lah. Dan atas point of control ni sebagai tempat stop loss. Mana tempat yang anda akan lihat? Di sini. Low of ni. Sini. Then saya tengok 1.3 ke tak? 1.3 tak? Kalau dia 1.3, yes, saya ambil position ni. Apa yang saya buat adalah, bila saya dah dapat entry saya pagi tadi, awal pagi tadi, what I do is, saya tengok ni berapa? 12 campur ni, campur spread 20 pip. Okey, kita ambil 20 pip daripada ni, daripada asal ni, kita ambil sini. 37. 20 pip. Bila price sampai kat situ, saya akan letak BE. Another 20 pip BE plus. Urus saja. Faham? Bukannya kena enter, itu saya tengok. Kalau dia tak ada sini dan tak dapat nak 1.3 ni, saya tak masuk. Itu je. It's to choose the entry quality. It's not you must get 1.3. Itu dia. To see the quality of the entry. Bukannya mesti dapat. Okey, kita dah dapat 1.2. Dah dapat 1.2, kita dah letak BE plus. Biarlah position tu. Itu dah dimaksud quality of the entry. We choose quality entry yang ada tempat nak pergi. Kalau anda nampak yang sini tadi, sini, dia punya support sini je, tak ada lagi bawah. Anda nak masuk tahun 85 punya support kat sana. Mana dapat? Faham? Kalau anda dah dapat 1.2 ni, anda dah letak BE ni, biarlah. Anda boleh tutup separuh jalan, letak BE, dia kena kat sini, bonus lah. Itu je. Yes. Tapi choosing the that one, to choose the quality of the entry. Bukannya kena dapat 1.3. Itu maksud dia. Boleh? Is the quality of the entry. Whether the one that you choose, whether it has that tempat room untuk move tak. If anda tengok sini, tadi sini ada satu kan, kita ada support satu. Next sini. Jadi bila sampai kat sini, this is your TP1. It's not mesti dapat, it's the quality of the entry. Tak. Okay? It's the quality. Saya rasa saya duk ulang-ulang benda tu. Bila kita, bukannya mesti dapat. It's about the exit system. Okay? Okay? Jadi, everything is here. Baca je ni. Saya dah cuba ringkaskan. Jadi, everything is on this page. Kalau anda nak lebih lanjut, then baca kat bawah je lah. Tapi, I think everything is here. Saya cuba ringkaskan kepada page
Ini saya juga letak dia dekat Instagram saya. Anda boleh follow Instagram saya, search untuk ZULLE6716 6716 dan tengok setiap apa bila ni anda boleh tengok saya setiap apa Isnin sampai Khamis tu sebelum London, sebelum webinar kita lah. Sebelum webinar saya post kat situ. Rabu besok kan. Besok pun saya post mungkin sebelah malam tu tengoklah kita punya live FB, tengok tak sempat. Okey, jadi jangan lupa juga besok kita ada FB live Besok kita ada FB live kita. Untuk nak ikut FB live ni, anda kena ikut okey, semua buka anda punya Facebook sekarang. Buka Facebook anda sekarang. Okey, buka Facebook anda sekarang Sekejap. Sebelum saya buka Facebook saya, ada benda nak kena buang dulu. Sekejap. Sekejap. Okey. Okey, buka Facebook anda sekarang Try buat dulu ni. Anda buka XM Malaysia. Tekan XM ni lah, tekan XM. Tekan XM, anda akan dapati a few XM punya pages. Okey? Tekan XM ni, anda sepatutnya melihat XM Malaysia. Kalau anda tak dapat tengok yang ni, sebab hari tu kita ada pertukaran pertukaran server, kalau anda tak dapat tengok yang ni, pergi dekat 3 dot ni. Rizwan, dia jadi XM Global pergi dekat 3 dot ni. 3 dot ni, switch region. Switch region. Anda kena tekan Malaysia, dan save preference. Boleh? Barulah anda dapat tengok FB Live. Letak ini sebagai follow dia, see first. See first. Boleh? Jadi kalau ada live kita, dia akan inform anda kat sini dan anda boleh lihat. Boleh Nguyen ni sibuk je Nguyen ni. Nama ni tiba-tiba jadi nama Vietnam. Nguyen. Boleh? Kalau tak anda dapat XM Global, kan Wan? Jadi tukar kepada XM Malaysia, barulah kita dapat program-program kita lah. Boleh jadi baru dapat link. Melvin, tak ada FB account, buatlah FB account. Okey, thanks. Melvin, buatlah FB account. Dekat tak ada masa FB. Tak, gunakan dia untuk belajar lah. Bukannya pergi follow apa tu. Twitter yang ada. Twitter penting. Sekarang zaman ni Twitter penting. Follow Liverpool. TikTok tak faham pakai TikTok. Hei, hancur. Okey. Jadi semua dia ada ni, go through. Anda download dekat Hangout untuk kita punya market outlook. Kita berhenti rehat sekejap. Kita sambung balik dalam 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Test audio sekali lagi, boleh dengar? Boleh? Okey, thanks. DBP yang tertekan dengan isu Brexit, di mana kedua-dua calon yang bertanding untuk jawatan ketua parti konservatif melihat untuk buang yang stok backstop untuk sempadan Ireland. Lain daripada itu, kita ada untuk Australia dollar didagangkan lebih kukuh sebenarnya. Yang lain ni lebih kuat, lebih positif untuk Australia dollar. Canada dollar lebih positif. Kita ada New Zealand dollar pun lebih positif. Chef didagangkan lebih bercampur-campur, agak mix untuk chef untuk semasa. Jadi untuk esok kita tak ada webinar, kita ada FB Live. Jadi jangan lupa untuk FB Live, pergi dekat XM Malaysia, tukar anda punya ni. Sekali lagi saya tunjukkan Facebook, pergi ke Facebook anda, tekan benda ni, pergi dekat search untuk XM, search XM, tekan. Lepas tu anda tengok yang 971 like dia, yang ni, tekan ini. Okey. Pastikan dekat sini XM Malaysia, XM Malaysia. Kalau anda dapati dia bukan XM Malaysia, tekan kat sini, switch region. Switch region dan pilih bahasa Malaysia. Dia ada Chinese and bahasa Malaysia, pilih bahasa Malaysia. Saya tunjuk contoh lah. Katakanlah kita dekat default page. Ini default page dia. Anda akan masuk kepada XM Global. Ini kalau anda tak buat benda tu, anda akan pergi dekat XM Global. Okey. Pergi dekat sini, switch region. Alamak. Switch region. Cari kepada, tukar kepada Malaysia. Tukar kepada Malaysia. Tekan Malaysia. Tak ada. Dia tak ada Chinese. Okey, save preference. Okey, now anda akan lihat kepada XM Malaysia. Boleh? Barulah anda dapat ikut webinar live kita besok. Sorry, kita punya FB live. Ada menang GoPro. GoPro lah menang kredit lah.
Ni muka ni tak berapa handsome, nanti dia handsome sikit. Malam besok handsome lah, gambar ni tak berapa handsome. Boleh dengar? Jangan muntah dulu. Okey, kita masuk kepada topik kita pada malam ini, iaitu kepada pasaran saham global, kawasan permainan big boys. Handsome man. Ni orang handsome 1000 kita kata handsome. Okey. Ingat apa yang kita cover semalam, iaitu mengenai pasaran kewangan. Jadi siang tadi kita dah lihat spesifik kepada currency market, kepada currency market siang tadi. Untuk sebelah, saya rasa pada pusingan yang akan datang, saya akan cuba tukar, minta pihak XM tukarlah. Currency ni sebelah malam, saham ni kita cover sebelah siang. Boleh? Sebabnya kalau belah malam ni ramai sikit dapat ikut webinar kan. Sebelah siang tu tak dapat kan. Betul? Zam, Lim, Melvin, Ashri, saya akan minta untuk tukar. Jadi yang Nazir, yang cerita saham ni kita cerita pada siang, sebab core kita kepada currency market. Nanti saya akan minta pihak XN tukarkanlah kita punya line up tu, yang currency ni, yang webinar siang tadi tukar kepada sebelah malam. Sebabnya itu lebih spesifik kepada bagi mereka yang mengikuti webinar ni lah. Okey, jadi pasaran saham ni wujud adalah sebahagian daripada capital market, pasaran modal. Itu adalah apa yang kita ada dekat pasaran saham. Okey, dan dia wujud disebabkan oleh keperluan untuk pembiayaan. Itu dia. Ada dua dia, iaitu kepada hutang dan juga pemilikan equity, hak milik. Okey. Jadi seperti saya sebut semalam, kita ada dua market bila kita cakap mengenai capital market. Yang pertama adalah primary market, market utama, di mana di sini diterbitkan security seperti bond dan juga saham yang terbitan pertama dia, IPO lah kalau anda dengar benda-benda new issue market, example seperti IPO tu lah. Ada saham yang memang dia bagi direct, dia bukan kepada awam. Dan kita ada secondary market. Secondary market ni adalah apabila kita ada terbitan untuk awam yang bukan yang IPO tu. Ini untuk perdagangan lah. Dan primary market boleh jual kat secondary market. Contohnya macam anda dekat office tu lah, anda dapat option untuk membeli saham kan. Anda boleh nak jual balik, anda boleh jual kepada bursa. Contohnya anda kena buka CDS account dan anda jual balik kepada bursa. Contohlah. Dua instrumen utama ni, bond market, ini adalah pembiayaan menerusi penerbitan hutang dan dagangan hutang itu sendiri. Bond itu didagangkan. Dan yang kedua adalah stock market, pembiayaan menerusi terbitan equity dan juga dagangan equity security itu sendiri. Jadi kalau kita cakap ni jenis stock ada banyak sebenarnya. Ni saya sentuh yang simple je lah. Kita ada stock. Kalau kita biasa kita sebut stock market, stock saham, ini yang kita refer, iaitu common stock. Ini yang biasa kita refer lah, common stock, stock biasa. Di mana pemegang stok ni, pemilik untuk stok ni memiliki equity, memiliki ownership. Dia memiliki satu undi. Bila ada shareholder meeting, anda boleh pergi shareholder meeting tu, anda bagi tahu kepada Syabas jangan tutup air, contoh. Contoh. Ataupun TNB kan, itu contoh. Okay. Makan saja, itulah. Mengundi-undi tak ada. Okay. Preferred stock, ni adalah kepada pemegang saham yang mempunyai priority kepada dividen, dan dia lebih sebagai fixed income investment. Ni kepada preferred stock. Ni saya sentuh secara ni lah. Dia ada lagi jenis, saya tak nak pergi dalam sangat, cuma faham yang ini. Sebab yang biasa kita nak trade ni adalah common stock. Apa yang banyak mempengaruhi pergerakan dekat stock market? Sama. It's all about this. Supply demand. Sama. Dan kita ada pelbagai faktor lain lah, sama seperti anda nampak kat currency lah. Tapi dia spesifik sikit. Dia lebih spesifik kadang-kadang kepada syarikat tu sendiri. Pelbagai faktor, ekonomi polisi, inflasi, politik, growth, sentiment, price, semua sama. Dan keadaan market
dan juga semua dan segala-galanya seperti saya sebut siang tadi dan semalam berkaitan. Anda tak dapat cuma tahu stok, anda tahu saham Telekom saja, tak dapat. Katalah anda membeli saham Telekom dan Telekom tu mempunyai projek, contohnya dekat mana? Dekat India. Okay? Dan kerajaan India mengeluarkan polisi tax kepada syarikat luar. Itu ada kena-mengena dengan kita kan. Ataupun mata wang ringgit kukuh. Kita ada syarikat Celcom yang banyak beroperasi luar negara, contoh luar negara. Anda akan dapati benda ni tau. Saham Telekom, saham Celcom contohnya, katalah dia banyak beroperasi luar negara. Dia banyak contohnya ke mana-mana lah, ke Indonesia, ke Thailand, ke mana-mana lah dia buat dia punya produk tu lah luar negara, dia melabur luar negara. Katalah tiba-tiba ringgit Malaysia naik, anda akan dapati saham dia boleh jatuh. Kenapa? Sebab pendapatan luar negara dalam dia terdedah kepada exchange rate. Satu, ini benda-benda yang anda kena study mengenai company yang anda nak labur. Bukannya tengok chart, tekan. Itu kalau ada trading, itu different dia. Kalau anda melabur, nampak bahasa saya pakai? Kalau anda tanya trade, saya tak trade saham per se. Saya melabur saham. Saya tak melihat kepada trading saham. Saya nasihatkan kepada anda, try that approach. You can, but nowadays kita ada dekat MT5, kita ada CFDs. Foreign exchange exposures ataupun foreign exchange income pun ada. Kadang-kadang kita impairment. Kalau macam kita kat luar, duit kita ringgit jatuh, anda punya perolehan luar tu dia naik. Keuntungan, jadi keuntungan. Okay. Dan sama yang kita duk cerita sebelum ni, dan bila anda membuat research anda, pendidikan anda mengenai saham, buat benda-benda ni. Apakah economic policy? Sebab ini mempunyai contoh, ada nampak macam 3M companies. Ni kalau anda tengok, saya bagi contoh kepada 3M companies. Ni saya tunjukkan. Kejap. Kita buka yang baru dah. Okay, kita ada contoh ni macam syarikat 3M. 3M sebelum ni. Okay. Kalau kita tengok syarikat ni, apalah jadi dia jatuh teruk sangat ni? Kenapa 3M dia jatuh banyak sangat ni? Kenapa dia jatuh teruk sangat ni? Ni cerita US China. Nampak ni? 3M ni syarikat yang banyak dan earnings report dia juga jatuh. Ni earnings dia. Ni 1 hour. Kita tengok daripada ni juga. Saya nak tunjukkan daily sebenarnya. Bagi kat ni. Daripada ni, bulan 2. US China. US China okey je, 3M okey balik. Dia tak bagus balik, Trump ni jatuh balik. Earnings dia pun tak cantik kan. Okay. Dia ada kena-mengena dengan benda tu. Dan Trump, China mengurangkan kebergantungan kepada US punya import, itu boleh mempengaruhi. Jadi semua ekonomi polisi, interest rate, semuanya memainkan peranan kepada ni. Tax, tarif. Malam ni kita ada a few. Kenapa Google contohnya? Tengok saham Google malam ni. Google, Alphabet. Kita tengok kepada Alphabet ni. Saham Alphabet hari ni. Okay. Dan sebelum ni jatuh. What happened here? Earnings dia jatuh dan kita ada syarikat-syarikat Eropah, negara European Union yang mengenakan tax kepada dia. Kita ada untuk US yang mengenakan, yang sekarang ni diorang tengah bercakap dekat Kongres pada waktu ni. Google. Kita ada Presiden Trump yang sebut mengenai Google hari ni. Facebook. Kita ada ni, mungkin tak cantik sangat, saya bagi contoh syarikat seperti Ford Motors. Sebelum ni jatuh
Apa yang berlaku? Apa yang berlaku pada waktu ni? Apa yang berlaku pada waktu ini? Kenapa dia meningkat? Ni semua ada kaitan dengan the whole theme of the market. What happened here? Kenapa dia jatuh teruk ni? Dan anda nampak dia ada earning seperti ini. Ini disebabkan oleh faktor makro, iaitu benda-benda besar, ekonomi polisi. Bagi syarikat-syarikat yang terlibat dalam utilities, banyak memerlukan pengangkutan, dan anda akan melihat kepada faktor energy price. Ni benda-benda dia. Tengok syarikat yang anda melabur tu lah. Economic indicators. Ni bagi mereka yang melabur saham, bagi mereka yang trade saham, tolong start baca benda ni. Tolong start tengok benda ni. Bukannya, yes, anda akan lihat kepada chart, betul. Tapi untuk dapat gambaran besar, sektor mana yang anda nak masuk, anda boleh gunakan yang ini, yang kita duk sebut ni kan. Contoh, anda melabur dekat mana? Dekat US. Anda boleh buat ni. US sektor. Try tengok. Sektor mana yang anda nak melabur contohnya. Masa ni, kalau anda masuk ke teknologi sektor, tak berapa cantik. Tak berapa cantik. But if you are looking at healthcare, you are looking at consumer service, these are the same thing yang sebelum ni, PMI ni, yang sebelum ni, market economics ni, the same thing. And the same thing yang saya bagi sebelum ni. The same thing. Kalau anda trade dekat Malaysia, try ni Malaysia pun ada. Malaysia. Then you're looking at apa dia punya ni, apa cerita dia, because benda ni know which industry, which sector, apa yang berlaku. Sebabnya pelabur luar pun melihat benda-benda ni. Everybody is looking at this. Kita pula tak apalah. Ni kalau nak juga link ni lah. These are studies done by professionals. Dia dah mudahkan kerja kita. Kita nak pergi satu-satu website cari benda ni payah. Market sentiment, tahu tema pasaran, tahu cerita, dah tahu pasal sekarang ni US dengan China tengah gaduh pasal teknologi, pasal 5G dan lain-lain. Kita tahu company-company US akan ada kesan. Apple, Amazon, Apple, Google dan semua syarikat ni akan punya kesan kepada ni. Kita tengok mana syarikat-syarikat terbesar US. Ni syarikat-syarikat terbesar US. What are the biggest companies in US? In terms of market caps, kita nampak Amazon, kita nampak Google, kita nampak Microsoft, kita nampak Apple. Nampak ni? All these big companies are all technology related. Ada kaitan dengan elektronik. Nampak Apple electronic equipment. Services untuk online, Amazon. No, this one you can go free, Finwits. Teknologi. All teknologi, nampak ni? Dan bila China kemajuan teknologi dia, contohnya seperti Huawei dan lain-lain ni mula, nampak US mula Trump dia direct kepada teknologi sektor China. This one no need. This one just pergi Finwits. Bila anda nak pergi ni, tak ya. Nampak? Jadi kita tak dapat lari daripada tu. Tak dapat lari. You trade technical. Tapi apa nak trade? Then you go kepada ni. Okay. The general wisdom bila anda membeli adalah anda mencari something, syarikat yang inilah, syarikat yang mempunyai keuntungan lah. Tengok sales dia, earning growth dia between 15-20%. Anda juga boleh gunakan website ni tadi, Finwits. Contohnya anda boleh gunakan ni buat dekat screener dia. Dia ada yang free ya. Yang ni free. Tekan kat all ni, tengok kepada earning per share dia, earning per share dia untuk past 5 years positif. Cari yang positif lah. Over, mana over?
Ni over 15%, contoh. Then you will see starting untuk melihat ni, kalau tak list ni panjang tau. Anda melihat kepada sales dia, anda boleh buat benda-benda ni dipanggil screener. Ni dipanggil screener. Anda boleh ni, sebelum anda buka, kalau anda buka CFDs ataupun buka share account dengan XM, anda akan dapati banyaknya saham. Kalau currency, kita trade berapa banyak currency? 28, 26, itu saja. Tapi bila kita buka trading account untuk saham, boleh sekejap. Banyaknya aku nak buka ni. Mana satu aku nak trade ni kan. Okay. Ini cara dia lah. Anda mula untuk screen ya. Kalau tak suka website ni, anda boleh gunakan dekat Yahoo contohnya. Yahoo Stock Screener. Ni pun sama lebih kurang. Tapi saya lebih suka kat Finviz tadi. Ni semuanya free. Anda cuma perlu ada account Yahoo je. Dulu kita ada Google. Google dah tak ada. Yahoo anda boleh buka dekat Reuters contohnya. Reuters. Ni dia bagi direct kepada teknik gap. Anda boleh quick screen, anda nak pilih apa, large cap growth, small cap, near price high, whatever lah, mid cap, momentum, anda boleh pilih dah close. Anda boleh pilih direct view quick screen. Okay, dah dia screen kan terus. Ni 81,000, tak pengsan kita nak pilih ni. Dan anda bolehlah mula tengok industri apa. Macam mana kita nak pilih industri tadi? PMI tadi. Nampak tak? Kita tahu healthcare kan. Anda masuklah healthcare. Healthcare apa benda? Okay, healthcare all lah, kita letak all. Okay. Kita daripada berapa ribu tadi, kita ada 236. Dan anda mulalah screen kriteria, anda boleh start. Fundamentals letak apa nak cari. Pilihlah apa. Boleh. Anda tengoklah kepada price earning yang positif. Itu cara dia. Yang ni lagi simple lah bagi saya. Yang ni anda dah ada screen dia. Anda nak pilih apa. Boleh. Dan anda save lah. Boleh save. Okay. Sign of undervalue. Kita ada high levels of orang dalam syarikat tu sendiri membeli. Tapi jaga-jagalah. Takut dia beli cumanya untuk skewed price. Tapi tengok kalau ada high levels of insider buying. Yang bestnya dekat Finviz tadi, dia bagi tahu. Dekat Finviz kita ada untuk insider trading. Insider orang dalam dia membeli. Insider ownership. Anda nak tengok ini. Okay. Kita nak tengok yang high lah. High. Saya letak high saya adalah over 20. Itu. Jadi kita dah mula sikit-sikit company ni. Syariah compliant, anda boleh pergi di this website. Amani Syariah Compliant. Okay. Jadi bila anda dapat satu tu, letak. Contohnya, anda nak beli syarikat 3M. 3M. Ni 3M company kan. Ni Syariah Compliant, hijau ni. Insider trading tu bukan insider trading yang macam kita tengok ni, bukan. Maksudnya lain. Dia kadang-kadang company tu dia mempunyai lebihan dana, dan instead of dia melabur kepada lain, dia membeli saham dia sendiri ya. Itu satu. Nombor dua, disebabkan oleh mungkin directorship dia ataupun hadiah kepada dia punya pekerja. Dan selain itu share buyback, itu salah satu lagi. Itu salah satu lagi. Reverse. Okey, ni untuk syariah compliant Bang Amin. Nak tengok syariah compliant, lihat kepada Amani Screening. Ni. So tengok. Bagi siapa yang nak lihat syariah compliant, anda boleh lihat. Bila anda nampak mana-mana yang sesuai dengan kriteria anda, then you go to that one kepada Amani Screening. Okay. Thing is, kalau anda trading, you look for something that is considered as high volume transaction. Ada pelbagai sebenarnya kita nak kata dia mempunyai high volume.
Kalau bagi saya, to say that something is high volume transaction, what you do is anda tengok kepada, ini bagi mereka yang trade lah. Saya akan tengok kepada average volume ke atas daripada 1 million. This is something that saya lihat. Dan ada interest dalam tu, dan barulah ada pergerakan. Ni bagi mereka yang trade. Bagi mereka yang trade saham. Nampak? Kita punya list ni makin rendah. Contoh. Okey. Saya tak trade. Saya melabur saham. Beza banyak. Okey, apa yang tak nak dibeli? Syarikat-syarikat yang berkaitan dengan commodity type. Itu satu. Sebab dia mempunyai volatility yang naik turun yang tinggi. Ataupun syarikat yang berkaitan dengan distributorship. Saya tak beli syarikat-syarikat macam tu. Ya. Gross margin bawah 20%. Itu juga saya tak masuk. Syarikat second tier, penyokong, industri sokongan, saya tak masuk. Sebab kalau mother ataupun father, parent company habis, dia pun habis. Dia fundamental dia tak dapat. Dia kepada fundamental dia kuat pun, kalau syarikat yang first tadi jatuh, dia pun jatuh. Saya tak. Syarikat yang tak banyak trading, 100,000 ke bawah share, itu saya tak jeling langsung. Ni bagi trading ya. Ataupun syarikat yang baru saja announce dia ambil alih syarikat lain. Ini saya tak beli. Sebabnya biasanya kalau syarikat tu mengumum dia ambil alih syarikat lain, syarikat yang dia ambil alih tu saham dia naik. Syarikat yang mengambil alih dia assume hutang, dia pun pensan. Saya tak. Kalau kita nak try trade stock di MT5, kita guna filter macam ni juga. Ya, kalau tak anda nak tengok Minul. Kalau tak, tengok berapa banyak saham kat XM tu. 800 ke berapa? 500. Bila nak habis tengok chart? Kan? Boleh kalau anda quarterly earning tu macam kita nak tengok macam FOMC. Tapi lain daripada tu, kita tak peduli sangat FOMC. Tak tiap hari FOMC kan. Boleh? Ya. Kalau dia ada cara dia. Kalau anda trade untuk X dividend, itu X dividend anda nak trade kepada quarterly earnings ya, boleh. Tapi saya tak trade itu. Sebab itu bukan apa. Dia macam anda trade FOMC lah. Faham? Saya tak trade apa yang saya tak trade. Saya tak masuk IPO. Saya tak trade earning. Saya tak trade. Ada orang memang dia trade benda tu. Dia besar banyak sekali ataupun hilang banyak sekali. Boleh buat. Boleh. Tak ada masalah. Asalkan jaga duit. Itu je. 1997 up to 2000 berapa? 2007 saya trade Malaysia market. Since 2007 until now, I have some but I don't trade. Saya melabur. Faham ni? I don't trade. It's not something yang ni lah. Kawan ajak, tolong, then saya masuk lah. Tapi not really. Ya, awal tahun saya masuk je. So nak pilih stock market, mana nak trade boleh guna filter. Ya, sama. Ya, yang kita dalam kelas tu. Why awal tahun? Sebab itu je saya free. Saya masuk, saya melabur. Lim, you can buy amanah saham wawasan kan? You can buy amanah saham wawasan kan? Amanah saham wawasan turun naik kan? It goes up, goes down kan? Tapi bila anda simpan dalam amanah saham wawasan, pernah tak tengok chart amanah saham wawasan? Pernah tak you tengok chart? No kan? You just put the money there, right? Because you are not using leverage. Betul? The same thing. Saya melabur. I put there because I tahu syarikat tu kuat. Itu saja. Ataupun tengok chart ASN. ASB tak? ASB tak? ASN. ASN turun naik. Mana dia tu? Siapa pernah tengok chart ASN kat sini? ASN. Mana dia tengok? Dia turun naik, tahu tak? 98 sen, 99 sen, 1 sen. Kan? Mana dia pernah tengok chart ASN? Ada chart dia. Saya itu search jumpa. First time saja. Kita simpan dia duit. Dia melabur. Okay. Sama tema dan lain-lain. Saya tak nak ulang lagi lah. Sama Brexit, risk aversion, bond. Okay. Antara term-term yang biasa saham XM tak ada. XM masih lagi. Mana tahu nanti. InsyaAllah. Mana tahu.
Price to earning ratio, common metric untuk value saham. Earning per share, berapa banyak company tu buat. Kalau kita ada front end dan back end over the past 12 months. Ini kalau kita sebut EPS saja, ini dia. Dividend yield, berapa pembayaran dividend dia untuk tempoh setahun. Kalau anda tengok dividend ni, dia dikira daripada harga anda beli. Fazli. Fazli, baru tahu siapa Fazli. Solray, okay. Market cap, ini adalah share yang outstanding darab dengan harga dia bagi campur dengan current long term debt. Okay. Yang lain-lain ni saya tak payah nak cover. Anda boleh baca sendiri. Dan ni je, ada sektor-sektor tertentu kalau kita refer kepada US market yang terdedah kepada cycle ekonomi, ekonomi naik dan turun ni. Jadi kalau ini adalah industri dia, sektor-sektor yang terdedah kepada cyclical. Jadi kalau anda dapati naik, ekonomi tengah naik, ini yang anda nak masuk. Anda boleh juga nampak dia dekat PMI tadi, dekat PMI dia, yang US sector dia. Jadi ada tengok kepada kat mana kita punya cycle semasa. Sekarang ni US ekonomi tengah jatuh kan. Nampak tak healthcare tengah naik? Pada waktu ni healthcare. Anda tahu US China tengah gaduh. Nampak telecommunication services, nampak kepada information teknologi sektor jatuh. Nampak untuk Fed nak turun rate. Nampak syarikat-syarikat JP Morgan apa semua tadi, EPS naik, perolehan naik, tapi saham dia jatuh. Kenapa? Ni terdedah kepada interest rate. Kalau Fed turunkan interest rate, bank-bank punya pendapatan akan mula menurun. Kalau dia lebih jatuh lagi, kalau dia dah mula nak naik, anda akan dapati financial punya ni pun akan mula menaik. Itu antara dia lah. Tapi tak semestinya, tapi itu idea dia lah. Okay. Kalau anda nampak harga minyak naik, apa jadi kepada energi, saham energi? Syarikat utilities. Kalau harga minyak naik, harga arang batu naik, apa jadi kepada utilities? Kos dia naik, saham-saham syarikat utilities juga akan boleh terganggu. Harga minyak jatuh, anda nampak syarikat utilities ni, cantik. Tu dia. Dia utilities tak dapat pass cost to consumer macam tu sahaja ni. Dia kena dapat persetujuan daripada state, daripada federal, barulah dia dapat. Ni kan bukan senang. Macam TNB kan, dia nak naikkan dia punya ni, dia kena dapat kelulusan daripada kementerian, dan lepas tu barulah dia dapat pass cost to customer. Dia tak macam Johnson & Johnson tadi, naik cost tu naik kan. Utilities tak dapat sebab itu basic. Tak boleh. Okey. Ada pelbagai baca, saya tak nak go through ni kepada trading lah. I'm not trading saham. Kalau I'm not the person untuk cerita ni. I can talk to you about this. Tapi the things that saya sendiri tak buat, saya tak bagi tahu anda. Sebab saya tak buat. Saya kepada ini. Saya kepada income investing. Ini something yang saya buat. Ada few, but this is the most basic apa saya buat tiap-tiap tahun, dan setakat ini sejak dari tahun berapa? Sejak dari tahun 2011. Ini yang saya buat tiap tahun. Setakat ini alhamdulillah tak ada pelik-pelik lah. Ekonomi down ke up ke, tak ada. Saya 2 hari bulan tekan. 30 hari bulan Disember saya pening tengok macam-macam company kan. You can actually do it dalam sepanjang Disember lah. Tapi saya ni suka nak pressure diri last minute. Tak ada juga last minute. Cumanya benda yang kita tahun saya buat dan saya letakkan full margin yang diperlukan untuk membeli saham. Saya melabur. Dan some of it, sebab ini tempat saya melabur lah, Melvin. Some of it saya reinvest, some of it saya keluarkan, letak dalam ASB, letakkan dalam pelaburan lain. Faham? Melabur, like portfolio. These are part of the portfolios. Bukannya saya ada portfolio forex.
saya ada portfolio pelaburan. Dalam pelaburan saya ada currency, ada saham, ada fix, ada ada REITs dan ada kepada hartanah. Yes, diversification. I don't put everything in one place. Boleh? Okay. This is what I do. This is looking at long term, and saya cuma melihat kepada blue chips. Of course, mahal harga dia. Okay, ni salah satu, ini something yang anda boleh cuba lihat dekat CFDs lah. Saya gunakan ada 4 kaedah dia kalau kita bercerita mengenai dogs of the Dow investing ni. Saya gunakan yang ini, Foolish 4. Ni paling simple lah saya rasa. Saya lihat kepada ini, list ni akan keluar pada hujung tahun, bulan 12. Anda pergi www.dividend.com. Maksudnya kalau kita pergi dia tak ada. Dia hujung tahun nanti ada. Kalau anda tengok sekarang yang lama, anda kena scroll bawah. Pergi kat dia pada hujung tahun. Saya akan pilih 10. Spelling ni tak tukar-tukar lagi. Okey, kejap salah spelling. Saya ingat saya dah tukar 3 tahun saya tukar lagi saya rasa. Sekejap 3 tahun saya buat benda yang sama. Cerita dia nak withdraw yang kita perlukan duit dia, Melvin. I'm macam simpan ASB, saya buat macam tu. I only withdraw when it reach certain level. Jangan macam yang kita trade sekarang lah. Trade sikit, kita withdraw. Lepas tu katanya tadi untuk nak besarkan account. Itu tengok kepada what is you must have a strategy to withdraw. Whether you want to reinvest or you want to make your portfolio bigger, or when do you withdraw. Faham? There must be a reason for you to withdraw. Jangan sejak nak withdraw saja. I make sure that my money is working for me, is doing something. Faham? I make sure that my money is working. If not, your money inside saving account, it doesn't work. It is not doing anything. Of course, kita perlukan some cash dalam saving account untuk perbelanjaan. But I don't dump dia dalam tu. Ada 5 juta dalam saving account. Nak buat apa? Itu sotong, telur sotong. Okay, I'm looking at this is the one that I use lah. 10 highest dividend yielding stock dalam Dow Jones Industrial Average. Okay, pergi dekat dividend.com ni, hujung tahun dia akan keluar. Okay, kita boleh bincangkan dalam grup nanti. Pada hujung tahun nanti kita akan tengok yang 10 ni. Lepas tu tengok 4 stok paling murah dalam 10 ni. Dow Jones anda nak masuk macam tu saja tak dapat. Harga saham dia jenis 400, 300, satu saham. Boleh pening. Okey. Hujung tahun dekat grup. Kita tak ada webinar tapi dalam grup. Okey. Dan saya akan letakkan 40, katalah saya ada, bukan beli option, saya beli saham, share. Saya beli full share. Saya ada sertifikat dia. Dia hantar email cert dia. Boleh tak? Okey. Dan apa? Saya alokasikan 4, katalah saya ada 20,000 USD. Contoh saya akan letakkan 40% daripada 20,000 USD itu untuk membeli saham yang paling murah daripada 4 ni. Simple je dia. Paling murah 4 dan lebih yang 60% kan. Letak yang lagi 3. Bagilah lebih duit lebih, kita pergi makan seafood. Itu je. Tak ada tengok chart, tak ada apa. 2 bulan beli. Buka market 10.35 hujung tahun. 10.30, 10.35 masuk. Macam mana nak masuk, tekan. Itu je. Dekat XM kita ada ni. Setiap bulan saya invest ringgit Malaysia 1,000 ke ASB. Boleh invest ikut bos ke? Invest ikut saya. Macam mana invest ikut saya?
masuk jail saya, anda invest kepada saya tak boleh menerima deposit anda. Itu to me, what you want to achieve with that one, with your that one, put in something that you know. Don't trust other people. Saya tak pernah trust people. I don't trust people unless orang tu kita tahu dia punya track record, dia punya then and offering services yang kita tahu dia punya. Past performance guarantee future performance, good luck. No, dia depend kepada prestasi. Sebab tapi cerita dia, kalau kita melihat kepada Dow Jones, you are talking about blue chips, Zul, and you are talking about stable companies. Of course, there's nothing guaranteed there. Mana ada 20%? We are talking about 5%. We are talking about 7% a year. 3%. We are talking about blue chips. We are not talking about penny stock, mid cap. Tak. Okay. Ikut share saya. Tunggu hujung tahun. Tunggu hujung tahun. Ikut share saya buat apa? Boleh. Okay, hujung tahun. Nanti kita akan bincangkan dalam grup apa yang kita ni. Hujung tahun kita berjemaah melabur. Dan anda tak tengok setahun. For this, saya melihat kepada 3 tahun. Dan apa saya buat, pada hujung tahun, saya akan lihat balik kepada list ni. Sekiranya saham-saham yang saya masuk tadi, dia tak berada dalam top 10, saya akan jual saham tu. Saya akan jual saham tu. Yang tak dalam ni, saya akan jual saham tu. Dan duit dia, saya akan gunakan balik dalam ni. Boleh? Dan of course there will be yang dua cara untung dia. Satu adalah daripada dividen, satu daripada saham tu sendiri ya. Dan normally saham dekat sini dia naik sikit-sikit je. Biasanya setahun tu 15%. Nampak tak? Kita earn daripada dividen, kita juga earning on paper kepada harga saham. Dua benda. Nampak Zul? Saya tak kisah dia nak turun ke dia naik. Dan apa saya buat? Sekiranya dia turun lebih daripada 10%, saya akan hedging dekat mana? Forex. Itulah saya trade Forex. Kau nak tahu kenapa saya trade currency? Orang tanya, apa kau nak trade currency Forex? Itu sebab saya trade Forex. Duit yang untuk saya allocatekan jumlah untuk saya hedging ya. Sebarang drawdown kat sini, saya akan cover dekat, saya tengok apa sebab dia. Apa penyebab dia? Nampak cara hedging tu, Zul? Kita tengok contohnya, kita pernah ada syarikat GE dulu kan. Hedging ni, saya tak buat arbitrage. But arbitrage ni maksudnya kita buy sell kan. What I do is, saya hedge inter-security. Contoh, kita ada syarikat seperti 3M tadi ya. Kita buy saham 3M. Lepas tu kita melabur. Masalahnya dia sekarang ni tengah turun. Jadi nilai on paper kita punya pelaburan menurun kan. Okay? Tapi anda tak takut MC kat situ. Kenapa anda tak takut MC? So anda gunakan margin yang cukup. Okay? You are putting the full margin untuk beli satu saham. Okay. Jadi kita tengok 3M tadi turun sebab US China. Automatik saya akan fikir JPY kuat. Betul tak? Yeah? Automatik saya akan fikir, Euro JPY. Kita tengok harga pasaran saham. Kita tengok ni, saya akan shorting dekat Euro JPY untuk cover on paper loss tadi. Dia tak loss, dia paper loss kan. Sementara tu saya akan cover balik Euro JPY. Kalau ada perasan dekat sini. This one I will share dalam group nanti. Tanya dalam group contohnya kepada bellwether companies sektor punya bellwether, industrial goods, PM, CAT, Alcoa untuk basic materials, aluminium, services kepada FedEx, McDonald, consumer good, GE, GM, General Motors, financial, JP Morgan. These are the bellwether. Dan saya akan tengok kalau saham yang saya beli dalam industri-industri ni, these are the industry that I'm in lah. Sekiranya saham-saham dalam yang saya beli tu turun dan saya tengok dia punya bellwether, syarikat utama dia lah. Sekiranya syarikat utama dia jatuh, saya tahu industri tu jatuh, sektor tu jatuh.
Saya daripada tu, saya juga menggunakan ETF. Mana saya punya ETF ni? Tak apa. Saya menggunakan ETF untuk nak tengok. Jadi, saya tak tengok chart. Saya buat dia tiap kali 3 bulan. 3 bulan ataupun letak alert sahaja. The moment dia sampai turun lebih daripada 10%, then saya akan letak alert. Boleh letakkan alert dekat Finviz, boleh letakkan alert dekat TradingView, boleh letak alert dekat investing.com. Benda sama, 10%. Then saya start mikir untuk hedging. Saya tak keluar daripada investment saya, biar je. Ujung tahun pun saya tengok. Tapi sementara dia alami drawdown tu, maksudnya something is happening dalam market. Then saya akan lihat kepada forex. Boleh? Nampak konsep dia, Zul? Simple. Actually dia quite simple. You are managing it. CanSlim tu saya pernah try. Ni adalah daripada J. Onis, William J. Onis. Ada buku dia yang dia keluarkan. The thing is, CanSlim ni dia bagus. Masalahnya dia terlalu commercialize pada waktu ni. Ramai orang nak pakai. Dia ada EA dia tau. Dia ada EA dia. Tu dia. Tapi you kena win lah kat forex tu. Kalau loss tak dapat, tak kisah cerita dia. Saya memang sediakan saya punya peruntukan untuk hedging tadi. Loss lah. Itu memang saya dah peruntukkan. Mana ada tak ada kena win? Tak ada. Mana ada? Kalau ada, sedap lah kita. Kita ambil peluang. Maksudnya something is happening. Itu je. Seperti saya kata tadi, Bursa Malaysia saya ada, tapi I don't really, not really, less than 1%, less than 2% of my portfolio I put in Bursa. I'm not saying Bursa tak bagus, Bursa bagus, cumanya dia punya market cap agak rendah, so I think you know what I mean. Terlalu banyak pump dump, saya tak, it is quite worrying untuk portfolio bagi saya lah. Saya tak nak sebut benda tu. So, faham Okey, faham. bukan kata tak bagus. Bagus. Cumanya frustrating. Kalau bagi yang player lama ni, kalau anda lama dia faham lah. Itu je. Faham mana? Kalau lama, I think you know lah Zul. Kalau lama, you know lah what I mean. Kalau dah lama dalam bursa tu, dah tahulah. Kita punya market cap tak besar, so agak terdedah kepada kegiatan-kegiatan yang boleh, kalau tahu kita tarik telinga dia. Agak frustrating. Satu saya lebih kepada yang lebih liquidity lebih tinggi, kita ada lebih banyak play. And then kalau anda, satu yang saya ni, nasihat saya, kalau anda melihat kepada Finviz ni, bila anda ni, try untuk elakkan banyak kepada ni institutional transaction. Try to keep it under 15%. Soalnya bila banyak transaction daripada institution ni, dia not under negative, under negative. Under 5%. Berapa persen? Try to keep it very try to keep, kalau nampak banyak institution holding itu boleh menyebabkan banyak dumping. Dia orang Soros ataupun Warren Buffett, dia sell dia punya Apple, habis Apple punya harga. Kita pula tunggu setahun, habis. Faham? Saya cuba elakkan benda tu. Bukannya tak ikut dia, saya ikut dia. Saya tengok juga apa yang dia masuk. Cerita dia berapa banyak dia pegang. Kalau dia pegang banyak sangat, saya elak. That is something yang biarpun kita punya ni institution transaction, saya akan tengok berapa banyak, sebabnya dia ada report dia.
form SEC kan, kita nampak berapa banyak percentage kan. So kalau saya nampak dia pegang lebih daripada 10%, saya dah start garu-garu sikit. Garu-garu sikit. Saya nak lebih kepada pelbagai institution lah. Not one entity pegang terlalu banyak. Sebabnya kalau dia down, kita habis. Warren Buffett kata hari tu nak buy DBP dalam paper. Habis kena. Kita pula buy. Stock investment, this is another one. Ingat bila kita masuk pada saham, you are buying a business. This is something yang saya tengok lah. This is something yang saya tengok lah. ROE, this is something yang saya, if you are looking for the one, you can use this income portfolio. Boleh copy yang ni. Ini screener yang saya pakai. Kalau anda melihat kepada quarterly, this is more kepada the same thing. Kalau anda melihat quarterly performance, but your goal is still 3 years. Anda boleh tengok ini, earning per share over 15%, dividend yield positif, price to earning ratio dia profitable, company to profitable, return on equity over 15%, debt to equity under 0.5. Ini saja. Saya gunakan screener yang amat simple. Saya tak pelik-pelik dan kita ada banyak ni, 70 lebih company. 70 lebih company. Sorry. 100 lebih company. Dan kita tengoklah study dia. Boleh tengok boleh ikut ni. Over 15%, positif untuk dividend yield. Price to earnings ratio dia profitable, company tu profitable lah. Return 15% is quite normal dekat US. Kalau Malaysia, maybe you are looking at the one. And I'm looking for companies that are really profitable. Return on equity dia. EPS growth. Yeah, these are the thing that I look at. The idea is the company is profitable. Itu saja, and growing. Okay, and we don't want ini lebih kepada untuk mid term. Maksudnya anda melihat kepada 3-5 years. Kalau kita bercakap mengenai pelaburan jangka panjang, we're talking about 10 years. Bukan, ini bukan ujung tahun. Ujung tahun tak. Kalau kita bercakap blue chip, mana ada dia sampai 15%, biasanya 2%, 5%. Sebab these companies are already stable, Melvin. Blue chip tak ada nak sampai 15%. Kalau dia sampai 15% per kaya dividen, kan? Tak ada. This for income portfolio. This is another thing. Yang tadi itu lain. Yang tadi dividen yield itu lain. Ini adalah untuk income. This is another portfolio. This is you akan melihat dia 3 bulan. This is another one. Okay. Ni sebab-sebabnya kita akan melihat kepada return on equity. Kita nak tengok stockholders return on investment lah. Macam ROI lah. Macam mana capital tu reinvest balik. Dan kita akan melihat, sebab saya pilih 15% adalah kepada inflation factor. Ingat, saya melihat kepada 3 tahun. Katalah inflation tadi adalah kepada 2%. So 1 year, 2 or 3%, 1 year. 3 tahun, we are talking about 9%. So that's why I use 15%. Earning per share menunjukkan company itu adalah profit. Dan higher stock price, normally higher earning per share. What I want to see is company itu sustain EPS 15% or more over 5 years period. Efficient debt utilization. Kita nak tengok dia berhutang. Nak tanya public mutual. Anda pergi public mutual punya ni, dia ada bagi tahu kat mana dia melabur. Depend kepada fund dia. Dia ada jenis-jenis fund dia. Tengok dia punya report tu, dia ada bagi tahu. Kat mana ada hartanah, depending kepada fund apa. Yes, Lim. Saya tak nak sebut benda tu. That's why I do it myself. Faham, Lim? I know how to do it, so I do it myself instead of that.
belum letak duit lagi dah loss. Okay, efficient debt tak. We want to see they use that for business, that debt for business and dan menjana income. CEO. Dan antara juga adalah kepada industry leaders lah. If we look at ni tadi, kita akan tengok kepada each sector, tekan kepada each sector dia, dan kita tengok mana satu company yang mempunyai yang kita kenal dan dia mempunyai market cap yang besar sikit di antara company-company ni. Tekan sektor tu anda akan nampak. Boleh? Itu salah satu daripada cara screening. Okay. Trade what anda, apa yang anda tahu. Nasihat saya macam ni. Melvin, you are working in what industry? Melvin, you are working in what industry? Lim, you are working in what industry? Kementerian Kesihatan. Okay. Financial. Okay. So trade in those things yang you know. For example, if Kementerian Kesihatan, kepada pharmaceutical, 3M is more kepada smaller industrial punya things. Maybe you go for more kepada pharmaceutical. Contoh, benda yang you know. If kita kata syarikat pharmaceutical yang kita kenal, Roche contohnya kan. Apa lagi? Kita tahu dekat US, Presiden Trump tengah cuba turunkan harga ubat. Sepa, contoh, benda-benda yang kita kenal. Trade apa yang anda kenal. Okay? Look at trusted analysis. Kalau saya baca mengenai berita, kalau Malaysia ni, kalau kita ada daripada The Age, that's impossible. That's why, Lin, you asked me just now why I don't go to Malaysia market kan? Faham? Okay, Lin? That's why. Okay, and do your background research vertically. Maksudnya the same dalam same sector, dalam same industry, and horizontally. Kita lihat kepada the whole industry. Create your list screener and monitor your list. Itu saja. If you think, contohnya, kalau anda katakan, saya simple je, kalau saham ni, katalah saya nak letakkan technical, and then saya nak tengok dia trending. Apa maksud trend bagi saya? Katalah saya katakan, dia above certain moving average, simple. Saya gunakan 200 moving average, letak sini. Price above SMA 200, tekan. Dah. Dia beritahu lah, saham mana yang above 200. Kan? Ini jadi saya. Kan simple. Ada buku GP saham dalam Malay? Tak tahulah. Garis panduan? Okey, garis panduan. Tak tahu. Saya, my sources are mostly dalam English. I wrote a book actually on this. Tapi on trading, not just trading forex. It's on saham, on bond futures, on commodities. But it became too extensive. I wrote a book, but I didn't publish it. It became quite too tebal, too thick. I didn't publish it. So nota-nota dia, no, I'm not sharing it with anyone.
is for my own use. Nota-nota yang anda lihat dekat Facebook saya, dekat grup dan dekat ni adalah daripada hasil daripada ni. Tak ada. Adalah hasil daripada penulisan saya. It took me 2 years untuk tulis dia. Tapi don't worry, I'm sharing with you guys nota-nota ni. Okay, ni adalah apa yang ni lah, if technical ini je. Dan senang kerja. Beza berapa persen? Beza dia kepada anda. What is your risk tolerance, Faizal? Dia tak ada 1, 5%, 10%, 15%. Dia position sizing model tetap position sizing model. Faham tak, Faizal? Dia sama, benda sama. You ask yourself capital tadi, what is your risk of ruin? Ni yang saya buat lah. Okay, position trade saham, ni saham, and then you want to do intraday, then this is the hedging. Dan if you want to use, you bahagikan position sizing model untuk everything here. You have a system, you have position sizing model untuk everything here. Bukannya semua ni 1% trade. Tak ada. Your system piggyback on a position sizing model. Yang kita cerita semalam juga kan. Position sizing model it's all about position sizing model. It's not about ni. So invest dalam satu sistem, sentiasa dagangkan sistem anda. Berfikir secara besar sikit, berfikir secara melabur. I'm not saying jangan trade CFDs. If you want to trade CFDs, trade CFDs. But sentiasa melihat kepada kaedah yang menyeluruh lah dalam your analysis. I'm not the person untuk bercerita mengenai CFDs. Kalau anda nak cerita pasal share, then I can show to you what I do. Apa yang saya buat sendiri lah. InsyaAllah hujung tahun nanti kita akan study dividend.com tu. Itu bulan 12. CFDs, contract for difference. A portion of the number of shares. Kita cakap dari satu lot saham dengan satu lot CFDs tak sama. Satu lot CFD biasanya 10-20 unit. Maksudnya kalau saham tu harga RM50, 10 unit berapa? 5,000. Itu full margin. Kalau anda menggunakan leverage, dia ada ni. Boleh? Tak sama. Okay? Invest in your system, cuba dagangkan sistem. Itu saja. Keep it simple lah. I think my that one is very very simple. And 10, 4, bagi duit 40%, 20%, 20%, 20%. Itu je. It's very simple. Boleh Okay, insyaAllah bersama saya pada malam esok FB live kita. Jangan lupa tukar anda punya FB tu dekat Facebook tadi. Don't forget to do this tukar balik kepada yang XM tu, XM Malaysia. If not, anda takkan dapat live tu. Okay tu. Pergi kat sini, make sure yang dekat ni anda melihat kepada XM Malaysia. Okay. Kalau tak XM Malaysia, tekan ketiga ni, tukar kepada Swiss region, tukar kepada Malaysia. Boleh? Tukar kepada Malaysia. Okay. InsyaAllah kita bersama lagi dalam FB live malam esok. Dan juga pada hari Khamis nanti kita akan lihat kepada topik-topik lain lah. Kita ada topik apa lagi, tema dan data, fokus kepada kekuatan, fasa kajian. FB Live no need to register, just follow. Kita akan start pada jam 9 besok. Okay? Okay? Okay, insyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sorry, Byron. Minyak, thanks. Tak apa. If you don't understand saham, tak apa. You start berfikir mengenai ini dulu, then berfikir mengenai mutual fund ke apa. Instead, don't worry. Okay. Tak faham saham, tak apa. Sambil-sambil tu tengoklah. Sambil-sambil tu tengok, melabur. Okay, insyaAllah kita bincangkan lagi nanti dalam grup ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.